Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Adakah Rafizi akan mengeluarkan senjata rahasia beliau selepas ini? Adakah Rafizi Ramli akan membuat langkah yang tak pernah orang fikirkan? Dalam memikirkan atau bercakap tentang langkah-langkah itu, ada kita boleh klasifikasikan sebagai langkah di luar dan langkah di dalam. Kalau dikatakan itu langkah di luar, adakah Rafizi akan menjadi orang luar kepada PKR? Menjadi orang luar kepada PKR mungkin boleh diterjemahkan dengan keluar parti PKR dan membentuk jajaran politik yang baru, membentuk parti yang baru. Ada mungkin kata mustahil, tetapi tiada yang mustahil dalam dunia politik. Lihat saja kepada Parti Amanah yang dilahirkan daripada pemberontakan dan protes daripada kepimpinan PAS dahulu dipimpin oleh timbalan presidennya pada waktu tersebut. Lihat juga Parti Bersatu yang dipimpin juga oleh Muhyiddin Yassin yang waktu itu juga datang daripada DNA UMNO membentuk Parti Bersatu. Selain daripada itu, DNA yang juga boleh dikatakan lahir daripada protes banyak lagi parti-parti yang lain. Adakah Rafizi akan bertindak di luar atau cara kedua daripada dalam? Jika Rafizi bertindak daripada dalam, ada netizen yang mengatakan mungkin Rafizi akan mencabar pula kedudukan Presiden Parti PKR. Adakah itu boleh berlaku? Semuanya boleh berlaku dan tidaklah mustahil untuk Anwar Ibrahim memberikan laluan kepada Rafizi menjadi Presiden Parti PKR. Tiada yang mustahil untuk Anwar menyerahkan kepimpinan terhadap Rafizi jika Rafizi mampu bangkit semula menunjukkan bahawa beliau mempunyai ketaatan, prinsip dan kekuatan bersama PKR. Dalam gelombang paling besar yang dihadapi oleh Rafizi sekarang ini, diharapkan Rafizi dapat melaluinya tanpa karam tenggelam supaya dapat menunjukkan betapa beliau benar-benar reformis yang sejati, reformis yang benar-benar bersetia kepada PKR. Hari ini, kita akan mengupas satu isu, Rafizi dan Nurul Izzah. Sepanjang sejarah, pemimpin yang rakus kuasa sering memilih jalan pecah dan perintah untuk mengekalkan dominasi. Seperti yang diajar oleh Niccolo Machiavelli dalam bukunya The Prince, seorang penguasa yang cerdik akan memecah belahkan rakyat agar mereka sukar bersatu dan mudah dikendalikan. Strategi ini bukan hanya teori lama, ia masih diamalkan oleh banyak kuasa besar. British memecah belahkan rakyat mengikut kaum dan agama di India, Tanah Melayu dan Afrika semata-mata untuk mengukuhkan cengkaman penjajah. Joseph Stalin di Soviet Union menyemai rasa curiga dalam Parti Komunis agar tiada yang berani mencabarnya. Adolf Hitler pula membangkitkan kebencian terhadap Yahudi, komunis dan minoriti untuk memusatkan sokongan rakyat kepada ideologi Nazi. Strategi perintah ini mungkin berjaya dalam jangka pendek, namun kesannya dalam jangka panjang adalah kemusnahan perpaduan, konflik dalaman yang parah, dan runtuhnya kepercayaan rakyat terhadap kerajaan ataupun parti. Dalam konteks pemilihan Parti Keadilan, Datuk Seri Rafizi Ramli dilihat memilih pendekatan serupa, menyerang secara terbuka kelompok yang tidak menyokong beliau, mewujudkan suasana yang berpotensi menimbulkan retakan yang sukar dipulihkan dalam parti. Ini membuka ruang kepada musuh politik luar untuk mengambil kesempatan. Kegusaran ini mengingatkan kita kepada Tun Mahathir yang suatu ketika dahulu bermain dengan sentimen bangsa untuk kekal relevan. Namun akhirnya rakyat mula celik politik, melihat antara yang benar dan palsu dan menolak beliau dalam pilihan raya. Sebaliknya, saudari Nurul Izzah Anwar hadir dengan pendekatan damai dan penyatuan, selaras dengan semangat dasar madani yang digegaskan oleh kerajaan perpaduan.
Dasar Madani yang dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan sekadar slogan. Ia membawa nilai keterangkuman, keadilan, insan, dan perpaduan. Nilai-nilai ini bukan sahaja penting untuk negara, malah menjadi asas bagi pengukuhan dalam parti politik. Parti yang kuat bukanlah parti yang saling menyerang dan berpecah, tetapi parti yang menghormati perbezaan, menyatukan kekuatan dan berpadu demi matlamat bersama. Ini adalah cerminan kepada semangat kerajaan perpaduan yang walaupun terdiri daripada pelbagai latar politik dan ideologi, memilih untuk bersatu demi kestabilan dan masa depan negara. Dunia telah membuktikan Nelson Mandela memilih perdamaian pasca apartheid, membina Afrika Selatan yang stabil, dan yang akhirnya menjadi tuan rumah secara global acara global seperti Piala Dunia tahun 2010. Jerman pasca Nazi memilih penyatuan dan demokrasi, membina semula ekonomi, memulihkan imej dan kini menjadi juara demokrasi dan teknologi. Siapa sangka Jerman yang satu ketika dulu hampir musnah gara-gara Perang Dunia Kedua, gara-gara kekalahan teruk, boleh bangkit menjadi sebuah kuasa ekonomi, kuasa pengaruh dunia yang besar. Ini semua datang daripada memilih penyatuan dan demokrasi, yang mana mereka memilih untuk membina semula ekonomi, memulihkan imej, dan mereka kini menjadi juara demokrasi dan teknologi pula. Di New Zealand, mereka membina harmoni antara kaum Maori dan Pakeha, dan kini dikenali sebagai salah satu negara paling aman di dunia. Persoalannya, adakah kita mahu parti keadilan terus rapuh dengan strategi pecah dan perintah? Atau kita memilih untuk menjadi parti yang kuat, dihormati, dan mampu memimpin negara dengan dasar penyatuan yang damai? Keadilan bukan sekadar nama. Ia mesti menjadi cerminan dasar madani yang mengangkat persaudaraan, perpaduan dan keadilan. Bukan hanya untuk negara tetapi untuk parti sendiri. Damai itu indah, persengketaan membawa reba. Saudara, apa akan jadi selepas ini? Yang paling penting ditunggu rakyat Malaysia ialah perdamaian dan pemufakatan semula antara Nurul Izzah Anwar dan juga Rafizi Ramli. Mereka pernah bersahabat dan sudah tentu seperti Nurul Izzah kata, sampai selamanya mereka bersahabat. Jumpa lagi. Salam sejahtera. Baru-baru ini selepas Rafizi kalah di dalam pemilihan PKR, dia menulis satu nukilan yang sangat panjang. Tapi yang menariknya ialah apabila dalam nukilan itu di perenggan yang ketujuh, Rafizi bercakap atau menulis, malah saya rasa agak lega kerana kini saya boleh kembali menjadi orang biasa, diselamatkan dari sandiwara kuasa dan politik kelas tinggi. Hari ini saya memetik daripada sebuah tulisan di Friends of Pakatan Harapan yang ditulis oleh Leon Wen. Dia juga tertarik seperti mana saya tertarik dengan tulisan nukilan Rafizi Ramli itu. Saya akan bentangkan kepada Anda apa sebenarnya isi tersirat yang mahu disampaikan oleh Rafizi Ramli. Apa silat dan sifirnya yang tersembunyi tersirat di dalam tulisan di perenggan ketujuh itu. Yang mana Rafizi menulis, sekali lagi saya bacakan kepada Anda supaya Anda lebih memahaminya. Dengar baik-baik, malah saya rasa agak lega kerana kini saya boleh kembali menjadi orang biasa, kata Rafizi, diselamatkan dari sandiwara kuasa dan politik kelas tinggi. Itulah yang Rafizi Ramli sedang sampaikan secara tersirat. Ayat itu ringkas, memang ringkas, hanya beberapa patah perkataan. Tetapi tenang bunyinya.
Bagi aku, itu bukan sekadar ayat penutup yang manis untuk menamatkan satu bab. Itu surat hati yang berselindung dalam diplomasi. Tapi kalau kita baca dengan mata politik, ia penuh dengan sindiran halus, keluhan terpendam, dan juga amaran lembut. Jadi ikutkan terus ulasan ini. Anda perlu tahu apa sindiran halus yang Rafizi mau sampaikan. Keluhan terpendam, amaran lembut, dan paling penting, kepada siapa mau ditujukan itu. Di ujung nanti Anda akan tahu kepada siapa sindiran dan juga amaran lembut daripada gaya Rafizi ini. Kupasan ini adalah ayat beracun Rafizi, diselamatkan daripada sandiwara kuasa dan politik kelas tinggi. Di ayat yang pertama, ataupun di bahagian pertama ayat ini ialah, saya rasa lega. Apa yang tersirat di dalam perkataan saya rasa lega ini? Maknanya sebenarnya, Rafizi Ramli ingin menyampaikan bahwa dia dah penat. Penat dengan segala drama dalaman, dengan hipokrasi yang membelit, dan beban yang datang bila dia terpaksa melawan semua arus seorang diri demi idealisme reformasi yang makin pudar. Adakah Anda setuju dengan kupasan Leon Wen ini? Serba sedikitnya ramai yang setuju. Saya juga setuju. Mungkin benar ada yang makin pudar, yang mana perlu diperkuatkan semula, digilap semula. Bacaan akulah, kata Leon Wen, dia dah letih dalam drama parti. Dia tak minat nak rebut kuasa demi kedudukan. Rafizi tahu, dia mungkin bukan sebahagian dari kelab eksklusif dalam orbit PMX. Lega, itu bukan tanda menyerah. Itu cara mengundur diri dengan maruah sebelum lumpur politik menjilat Rafizi sampai tak kenal diri menurut Leon Wen. Perkara kedua yang tersirat di dalam kupasan dan nukilan Rafizi ini adalah terkandung di dalam ayat ataupun di dalam perkataan, kerana kini saya boleh kembali menjadi orang biasa. Apakah yang tersirat di dalam ayat yang hebat ini? Dalam diam, sebenarnya kalau diteliti, ini bukanlah ayat yang pasrah. Ini sebenarnya sindiran penuh pahit. Sebenarnya Rafizi nak kata bahawa dia nak keluar dari spotlight yang penuh skrip dan lakonan. Rafizi nak kembali hidup dengan prinsip yang dia rasa dah mula tercalar bila duduk dalam gelanggang kuasa. Dan orang biasa tu, bagi akulah, bukan sekadar rakyat marhain. Ia adalah metafora untuk kebebasan dari penjajahan minda dan agensi oleh geng kelas atasan politik. Ketiga, apabila Rafizi menulis diselamatkan dari sandiwara kuasa dan politik kelas tinggi, ini sebenarnya yang cuba disampaikan oleh Rafizi secara tersirat penuh dengan gaya Rafizi. Inilah bom sebenar yang sebenarnya mahu dilepaskan dan ditinggalkan oleh Rafizi buat orang tertentu. Tapi untuk siapa? Ikuti ulasan ini supaya Anda tahu untuk siapa. Sandiwara kuasa itu jelas. Rafizi tahu semua ini wayang. Siapa yang baca skrip, siapa pengarah, siapa pelakon utama dia. Rafizi tahu. Politik kelas tinggi pula adalah game elit, penuh silat belakang tabir. Politik di mana prinsip dikorbankan untuk konsesi kuasa menurut Leon Wen. Bagi aku, Rafizi sedang menyampaikan satu teguran halus tapi tajam kepada semua yang kini memegang tampuk kuasa, termasuk mungkin orang yang dia pernah percaya. Lebih teruk, dia bukan selesa dalam dunia deal gelap, fail sulit, dan projek senyap.
Dia bukan jenis pengampu atau ahli kelab. Salam berpeluh penuh niat tersirat. Hahaha, saudara-saudara sekalian. Rafizi ini macam arsitek, idealis, yang bersungguh nak bina rumah rakyat dengan pelan jujur. Tapi sekeliling dia tukar pelan jadi banglo kroni. Bila dia soal, dia dituduh tak faham realiti politik. Maka dia undur, tapi dengan gaya. Dan sambil undur, dia campak satu ayat yang cukup berbisa untuk buat ramai tak lena tidur. Kesimpulannya, ini bukan ucapan selamat tinggal Rafizi. Ini adalah amaran yang paling berkuasa sehebat kuasa bom nuklir. Ini surat penang gaya Rafizi. Bukan serangan terbuka, tapi sendiran beradab. Bukan kecewa kosong, tapi protes senyap penuh makna. Isyarat bahawa dia belum mati. Dia cuma keluar dari sangkar elit yang palsu. Saya undur, tapi saya tengok. Dan saya akan kembali. Bila kamu semua tumbang dalam sandiwara kamu sendiri, mungkin itulah ayat beliau. Soalan seterusnya, sayangku, adakah Rafizi akan muncul semula dengan senjata sulit? Ini yang paling ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia, khususnya para penyokong Rafizi dan paling tentunya para hater pembenci Rafizi, pembangkang juga khususnya. Mereka sebenarnya menanti-nanti apa langkah, apa senjata sulit yang mungkin akan digunakan Rafizi. Atau lebih menarik, siapa sebenarnya yang Rafizi maksudkan dalam ayat itu? Adakah itu adalah Anwar? Adakah itu Nurul Izzah Anwar? Adakah itu jemaah PMO? Atau kartel di belakang tabir? Atau semua sekali? Atau siapa? Menarik kan? Tunggu sekejap. Bila tepat masa, aku boleh sambung kupasan ini, kata Leon Wen. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda untuk isu kali ini. Adakah Rafizi akan keluarkan senjata baru? Tunggulah nanti.